Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk tajuk yang seterusnya. Okey, tajuk pada hari ini agak penting juga sebab dia akan menentukan kualiti hasil kita, iaitu kualiti susu kita. Okey, tajuk kita hari ini adalah ujian platform susu. Okey, nanti saya akan terangkan di hadapan apa yang dimaksudkan dengan ujian platform. Okey, tengok pengenalan adalah susu mengandungi bahan seperti protein, lemak, laktos dan bahan-bahan galian pada suhu yang sesuai adalah 30 hingga 38 darjah Celsius untuk tumbuhan bakteria yang boleh merosakkan mutu susu dan membawa penyakit seperti tuberkulosis, demam kepialu, dysentery, undulaman fever, septic sore throat and diphtheria. Diphtheria. So sekiranya kalau kita ada susu-susu rosak, yang ini akan membawa penyakit pada pada yang meminumnya lah. Okey. So kita pergi. Okey, 3 punca penyebab susu rosak. 1, kawasan luar ambing dan puting susu. Okey, ini kebersihan lah di kawasan luar ambing dan puting susu tu. Kedua, kawasan dalam ambing susu dan puting susu. Puting bukan putik tu, puting susu. So macam bahagian dalam kalau dah testis dan kalau tak perah tu datangkan testis, tu susu tu rosak lah. Okey. Okey, pemerahan dan alat pemerah, alat penyejuk dan serta simpanan. Ini semua alat-alat mesin simpanan, alat mesin pemerah apa semua. Kalau kita tak jaga apa semua, kita tak maintenance, tak jaga kebersihan, dia akan merosakkan susu lah. Tujuan susu yang dikeluarkan dapat digunakan oleh manusia tanpa sebab tujuan kita buat platform ni supaya susu yang kita minum tu dia tak was-was. Hasil perawatan dapat ditingkatkan ke mutu dan pengeluaran. Daripada sini kita dapat tahu kualiti susu kita. Sebab tu di mana ujian platform ni dibuat, biasanya kalau ada ladang besar, ladang tunu besar, dia orang memang ada makmal susu diorang sendiri. Dan macam kiranya tak mahu susu ataupun peternak kecil, biasanya diorang akan hantar ke susu ni ke PPIT, Pusat Pengemudahan Industri Tenusu. Di sana ada pegawai veterina yang akan buat ujian platform ni lah untuk mengenal pasti susu kita okey atau tidak. Hanya susu kita okey, dia akan terimalah, dia belilah. Sekiranya tidak bermutu, tidak mencapai capaian, susu tu tidak boleh tidak akan dibeli oleh Jabatan Veterina lah. Okey. Dan tidak dibeli oleh bukan Jabatan Veterina, tidak dibeli oleh PPIT lah. Okey. Maksudnya ini adalah kandungan susu. Kandungan susu saya cakap macam tajuk kita sebelum ni. Kita ambil nilai purata, air akan ada 87.0, pepejal 13.0. Lepas tu lemak 4.0, protein 3.4, laktos 4.8 dan galian 0.8. Ini semua peratus So ini yang kualiti susu yang kita perlu ada ni. Okey, piawai mutu susu Akta Makanan 1985 ini khas untuk tenusu So macam ujian warna bau rasa ni kita akan pergi ke, nanti kita akan tengok ujian organoleptik. Okey, piawai dia kena normal. Ujian alkohol 80%, dia kena negatif, tak boleh ada positif. Ujian alkohol ni banyak pada kebersihan susu itu sendiri. Ketepatan bandingan solid gravity, dia kena tepati benda tu 1.028 hingga 1.032. Pepejal tanpa lemak SNF 8.5. Biasaannya hanya 4 ujian ni saja yang kita akan jalankan di ujian ujian platform susu. Yang lain ni dia akan dibuat di dalam PPIT juga selepas susu kita diterima. Okey. Okey, lemak di situ dia kena melebihi 3.25, jumlah pepejal SNF plus lemak 11.75. Okey, darjah keasitan kurang daripada 18 N. Takat susu beku 0.58 negatif hingga 0.55. Methylene blue reductage melebihi 5 jam. Yang ini akan dibuat dalam makmal. Total plate count akan buat makmal. Coliform count ni pun biasanya dalam makmal akan buat lah. Sorry. Okey, yang ni tadi saya dah terangkan kandungan purata susu.
Teruskan. Okey, dia mengikut baka dia setiap baka dia mempunyai kandungan lemak, protein yang berbeza. Tetapi dia tak larilah daripada orang cakap daripada piawai yang kita nak tu. Okey, sebab apa? Biasa kalau yang menyebabkan piawai mengganggu piawai tadi tu adalah daripada banyak peratus yang tinggal dalam segi kebersihan pemerahan kita lah. Lepas tu cara kita transport susu tu ke pusat PPIT. Lepas tu mungkin dari segi pengurusan susu kita dan mungkin peratus yang kecil adalah daripada ternakan tu sendirilah. Mungkin kualiti makanan yang tak terjaga, kebajikan ternakan tu tak terjaga. So kualiti dia turun, kuantiti dia turun. Okey, kita tengok JC kandungan lemak dia 5.4. Dia merupakan ni lah JC merupakan kandungan lemak yang paling tinggi lah. Okey. Okey, ini adalah bukan ujian platform hanya pada 4 saja. Yang 3 di bawah tu kita tak sentuh lah. Okey, ujian platform adalah ujian analitik iaitu hidu, lihat dan rasa. Ujian alkohol 80%. Ujian ketepatan bandingan solid gravity dan ujian pepejal tanpa lemak SNF. Untuk ujian cloud on boiling, ujian keasidan dan ujian pH ni dibuat selepas susu kita diterima di PIT. So untuk basic syllabus adalah 4 ujian ni sahaja. Okey, ujian kualiti susu boleh buat di ladang, di tempat penyembuh susu dan di makmal. Tapi biasanya ujian organoleptik boleh buat boleh buat di ladang tempat penyimpan susu. Okey, itu wajib buat. Ujian tempat penyimpan susu tu wajib buat lah. Kalau anda sendiri nak buat di ladang tak ada masalah. Cuma peralatan untuk kita dapatkan setengah peralatan agak sukar untuk dicari lah dan setengah peralatan agak mahal lah. Okey, ujian di ladang apa kita boleh buat adalah ni lah, ujian alkohol, lepas tu ujian California Mastitis Test. Yang ni CMT masa kita perah boleh buat. Ujian sedimentation, ketepatan bangunan, SG boleh juga. Dan red lane. Red lane ni dia punya bahan pun agak susah kita nak carilah. Okey, ujian di pusat penimba susu, organoleptik, alkohol, ketepatan, SNF. Okey. Yang lagi 5, 6, 7, 8 tu akan dibuat jarang lah dibuat masa minggu. Biasanya dia akan bawa ke ladang lah. Yang akan dibuat di makmal lah. So makmal dia akan buat inilah nampak ni. Urusan peratus lemak susu, ujian peratus protein, ujian peratus jumlah pepejal, lepas tu microbiology punya ujian lah. Okay. Okey, peralatan pengambilan susu, sampel susu Peralatan pengambilan sampel susu. Biasa kita perlukan ada tong susu, pencedok susu, silinder plastik wheel pack untuk kita taruh sampel, kotak ais batu dan pipet. Okey, biasanya tong susu dengan pencedok susu ni biasa memang akan kita buat pada stainless steel punya produk lah supaya dia mudah dicuci lah dan tak ada kuman yang lekat. Okey, macam ni silinder dan sebelah kanan bawah tu adalah churn lah. Okey, prosedur mengambil sampel susu, sediakan peralatan seperti penggodak susu, berplastik. Celup penggodak susu tadi ke dalam air panas yang bersuhu 80°C untuk membunuh bakteria selama 10 saat. Penggodak susu tu kita kena tuang air panas celup dengan air panas supaya bakteria mati. Buka penutup tangki, lori tong ataupun susu. Godak susu ke atas ke bawah sebanyak 10 kali dengan menggunakan penggodak supaya komposisi sekata. Maknanya kita kena godak susu tu supaya dia bahan kalau macam dia terasing tu lemak sedikit kan terasing. So kita godak tu senang kita nak bersimpul. Mana dia semua dah bercampur. Okay, ambil simpan menggunakan pencedok susu 100 ml sehingga setiap bekas. Kemudian campurkan sampel dari semua bekas ke dalam satu bekas. Okey, masukkan 1 ml susu ke dalam bekas dan dibuat ujian platform. Okey, sekiranya perlu ujian lebih lanjut, masukkan susu ke dalam wheel pack dan ditandakan. Okay, hantarkan ke makmal secepat mungkin lah. Biasanya untuk proses-proses ni kalau kita tengok sini memang kita hanya baca lah. Kita macam tak cakap tak berapa faham. Tapi untuk proses yang lebih lanjut, lebih cantik kalau sekolah-sekolah ataupun pensyarah dapat membuat lawatan di pusat PPIT lah. Okey, prosedur mengambil sampel susu. Okey, saya cakap tadi. Okey, buka penutup tangki susu ataupun cas susu.
Kodak sampel susu ke bawah ke atas 10 kali dengan menggunakan perodak supaya kau bersih kata. Okey, Pak. Masukkan sampel setelah diambil ke dalam plastik sampel untuk membuat ujian platform. Kita buat ujian platform dulu, lepas tu susu tu dimasukkan dalam ni lah, milk pack tadi lah. Untuk kita hantar ke makmal. Okey, peralatan ujian platform susu apa yang kita perlu ada adalah milk lactometer. Tak apa, nanti kita akan tunjuk gambar. Thermometer, silinder, milk refractometer. Tu kita kena ada tabung uji, alcohol pipette, okay, 10 ml, rak test tube dan isoleng. Okey, alkohol ni saya lupa yang ada situ alkohol dia kena 80%. Tetapi biasanya kalau kita cari di pasaran kita jarang jumpa bukan memang bagi saya jarang lah kita jumpa alkohol 80%. Biasa alkohol yang saya jumpa adalah 92 ataupun 98%. So kita kena bancuh alkohol ni dengan air seling untuk kita jadikan dia menjadi 80%. Okay, tak apa, nanti saya akan bagikan formula macam mana untuk bancuhan tu lah. Okay, lactometer. Okay, ini adalah lactometer. Lactometer digunakan untuk menguji ketepatan bandingan SG susu. Solid gravity susu dah ada dua. Satu untuk susu panas, satu untuk susu sejuk. Okay, nanti masa proses tu saya akan lebih cerita. Masa tu apa nama yang untuk panas dan apa tu untuk sejuk. Okay. Okay, jangka suhu untuk terdapatkan suhu susu. Yang ni untuk ujian SG lah. Okay, silinder untuk ujian ketepatan susu. Betul juga untuk ujian SG. Milk refractometer untuk total solid susu. Okey, gunakan untuk ujian penyumbatan susu berpejal dan total solid susu lah. Okey, untuk milk refractometer ni memang mahal. Later saya beli saya supplykan kepada setengah college vocational. Harga dia hampir mencecah ke 2,000, tak salah saya 1,000 lebih ke 2,000. Okay, dan semasa kita beli ni pun kena cakap berhati-hati. Kalau order memang kena order milk refractometer. Sebab kalau kita cakap refractometer je kadang-kadang yang sampai dekat kita adalah kadang refractometer untuk cek gula, cek kemanisan satu-satu produk kan. So yang ini memang kalau kita order milk refractometer ni order, kalau kita ada order nak memang refractometer untuk susu. So biasa orang akan faham lah. Okay. Nanti saya akan tunjukkan apa fungsi refractometer ni. Kita buat uji digunakan untuk ujian alkohol Pressure thermometer alkohol. Okay, alkohol 80%. Okay, pipette. Rak test tube. Okay, air suling. Untuk membuat basuhan selepas menggunakan produk bahan-bahan tu. Okay, first kita akan pergi kepada ujian organoleptik. Okay, kita ujian organoleptik ni dia pecah kepada tiga perkara ni kita kena buat. Pertama adalah bau susu. Dan bandingkan dengan bau susu yang baik. Kita kena bau susu tu sama ada susu yang okey ataupun tidak. Okey, biasanya susu yang bau tidak normal ni dia bau masam, busuk ataupun bau hancing lah. Biasa bau hancing ni macam dia dah tercampur dengan air kencing ternakan. Okey, lepas tu yang kedua adalah kita tengok dengan mata kita sendiri, lihat dan kenal dengan warna susu yang baik dan bandingkan dengan susu yang baik. Okey, putih kuningan dia susu yang cantik lah. Okey, kekuningan susu bernanah, kemerahan dan susu bercampur dengan darah. Atau kalau susu yang berbintik-bintik, susu ni bercampur dengan tanah lah. Okey, yang kedua, okey, nampak kita tengok warna susu, kemerahan dan bercampur dengan darah. Ni yang cantik lah. Okey, kalau kuning saja ni kolostrum. Kolostrum dia tak boleh bercampur dengan susu biasa Okey, lepas tu kuning dia berbintil-bintil. Okey, dan satu lagi di sini saya tertinggal. Satu lagi dia ujian rasa Ni rasa susu tu. Kalau rasa susu tu masam mungkin dah tak elok lah. Okey, dia kalau susu tu kena rasa normal lah. Okey. Okey, ujian alkohol. Tujuan dia untuk menentukan susu segar dan stabil bagi proses susu yang tinggi. Susu bermintil dan beku tidak boleh diterima. Okey, dan salah satu asas penerimaan susu daripada peternak ada di pusat pengumpul susu. Biasa ujian ni kita buat di pusat pengumpul susu lah. Okey, dia kalau berbintil dalam susu ada protein, laktos, vitamin, mineral dan galian seperti kalsium. Alkohol dia mempunyai unsur
CONH bila susu plus alkohol rantaian Celsius akan mengubah rantaian. Kalsium menyebabkan rantai kalsium yang terurai digunakan oleh bakteria bertindak balas memenuhi ruang yang terurai. Kesannya membentuk bintil memenuhi ruang dan rantaian unsur kalsium. Biasa kalau macam dia tak menipati piawai tu, dia akan jadi berbintil-bintil lah. Okay, biasanya biasa-biasa kalau susu yang betul-betul kotor pun yang terkena habuk ke sikit, dia akan jadi berbintil jugalah. So kalau susu yang berbintil ni kita akan tolak lah, benda tak sesuai lah. Makna bukan setakat stempel tu, satu susu yang daripada tank tu memang tak sesuai daripada churn yang kita bawa tu. Okay, seterusnya yang ni adalah bancuan alkohol, yang ni adalah formula dia. Okay, kalau cara kita nak faham adalah C1V1 sama dengan C2V2. Ini melibatkan matematik sedikit Okey, C1 adalah peratus asal cecair. V1 adalah jumlah cecair peratus asal. Okey, C2 adalah peratus cecair yang dikendaki dan V2 jumlah campuran yang dikendaki. So, macam kita tengok tadi, peratus asal cecair adalah 95. Kita beli yang 95%. Jumlah cecair yang asal kita tak tahu. Okey, peratus cecair yang kita hendaki adalah 80. Okey, jumlah campuran yang dikenal pasti adalah 100 ml. So, formula dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, so 95 kurungan 95 kurungan V1 sama dengan 80, kurungan 80 dan kurungan 100. Akan berubah menjadi macam ni. 80 kurungan 100 bahagi 95. Okay, sama dengan V1. So, jumlah cair beratus yang asal adalah 84.2 ml. Okey. So, 84.2 ml ni yang kita perlu ni lah, yang kita perlu ukur lah. Mana 84.2 ml alkohol. Lepas tu kita cak balance tu daripada 100 ml tu 82. Balance tu kita taruh isolink. So dia jadi 80%. Okay. Okay, uji alkohol, masukkan 1 ml alkohol 80% ke dalam tabung uji. Kacau susu yang hendak diuji. Kita bukan kacau masuk jari kita goncang saja. Okay, dengan menggunakan pipet, sedut dapatkan 1 ml susu dan masukkan dalam tabung uji yang ada alkohol tadi tu. Okay. Okay, tutup lubang tabung uji dengan ibu jari dan goncang tabung uji supaya alkohol sebatin dengan susu. Kita tutup, kita goncang Okay, perhati jika ada perubahan pada susu dan wujud bintik-bintik susu. Ini menandakan susu tersebut adalah rosak. Kalau kita boleh tengok video ni, ini adalah video zaman saya belajar dulu. Kita buat ujian platform susu. So, mula-mula kita sedut dulu alkohol. Dia tak dalam botol lain. Susu. Tak. Tak dalam botol. Letak dalam botol orang juga. Itu nak bekas orang nak letak air dalam botol. Lepas tu kita tukar kepala pipet tu, kita sedutkan kita tukar pipet tu pula untuk sedut susu. So pipet untuk alkohol dengan pipet untuk susu dia kena beza So kita ambil 1 ml juga susu. Kita masukkan ke dalam yang ada alkohol tadi. Lepas tu kita goncang-goncang-goncangkan dia. Baru kita dapat nampak dia bermintil ataupun tidak.
Okey. Okey, lepas tu kita terus pada ujian ketepatan bandingan susu. Tujuan dia untuk mengetahui ketepatan susu berbanding dengan ketepatan air. Mana kita tahu berapa mampanjal bandingkan dengan air lah, ketepatan air. Mengesan adulterasi susu. Interpretasi ketepatan bandingan adalah satu istilah perbandingan beza berat susu dengan air pada suhu yang isi padu yang sama. Ketepatan bandingan air adalah 1.0. Ketepatan bandingan susu biasa adalah 1.08 hingga 1.032. Okey, kesimpulan, susu lebih berat daripada air kerana susu mengandungi peratus zat-zat pepejal yang lebih tinggi. So, masa kita buat ujian ketepatan bandingan ni, pastikan kita punya piawai kena menepati itulah, 1.028 hingga 1.032. Dan di situ tunjukkan ketepatan susu ni lebih berat lah sebab dia ada zat dalam tu, ada isi kan dalam tu. Terusnya, okey, perhatian yang perlu ada adalah susu segar, sindir penyukat, jangka suhu. Okey, lepas tu, okey, ni saya terang tadi, dia ada dua jenis lactometer, satu untuk sejuk. Sejuk adalah Queen lactometer. Suhu sejuk dia adalah untuk 3 hingga 23. Okey, lepas tu untuk Zil lactometer untuk susu panas, 24 hingga 35. Okey, caranya adalah, okey, okey, dapatkan suhu susu. Yang penting kita dapat suhu susu macam mana dapat, ke termometer dia lah. Okey, masukkan susu dalam silinder, dapat suhu, kita catatkan. Okey, masukkan lactometer ke dalam silinder susu dan biarkan ia dalam keadaan tenang. Masukkan dalam silinder yang tinggi tu, biarkan dulu. Okey, baca aras susu pada penanda lactometer, catatkan penanda aras tu. Okey. Nombor yang tertera pada meter adalah campur dengan 1.0. Okey, jika bacaan bacaan tu diambil dalam pada lactometer Okey, nombor yang tertera pada meter ada campur dengan 1.0. Jika bacaan 30 ketepatan, maknanya jadi 1.030. Jika tertera pada 27 SG adalah 1.027. Okey. Sorry itu adalah 1.027 . So sekiranya dia dekat lactometer tu, dia ada hanya tulis dia tak tulis 1.0 dia terus tulis 20, 25, dah ada takat-takat ada 20, 30, 40 semua. So kita kena tambah jumlah bila kita dapat bacaan, kita tambah bacaan di depan iaitu 1.0 berapa-berapa. So kalau dapat 30, 1.030. Okey. Okey, susu yang mempunyai bacaan yang tinggi menunjukkan ketepatan yang tinggi lah. Okey, susu yang ketepatan dia tinggi dianggap baik, betul. Okey, susu yang SG-nya rendah daripada 1.07 dianggap susu yang cair dan tidak terima untuk dia hantar ke kilang. That's why di sini pun kita dapat detect sekiranya kalau ada macam orang membancuh susu tepung, biasa dekat sini dia akan kantoi lah ujian SG ni. Bukan tak pernah berlaku kes, memang ada berlaku kes orang bancuh susu tepung lepas tu hantar ke pusat PIT. Cara kita detect macam ni lah. Okey. Ketepatan dia akan berbeza. Okey, ini adalah contoh gambar So kalau kita tengok di sini dia tuangkan susu, biarkan dulu susu ni tenang. Okey, lepas tu ambil bacaan pada lactometer dan kita kena record lah. Okey. Okey, dan dia ada pembentulan dia. Okey. Untuk suhu bacaan lactometer Queen, susu sejuk. Suhu ni tadi saya cakap dah, masa kita tak termometer tu kita kena record berapa suhu dia. Okey, so kalau 3 hingga 6 kita akan tolak nilai tadi tu dengan 2. So kalau 7 hingga 12 tolak dengan 1. So kalau 13 hingga 17 tak perlu nak ni apa-apalah, tak perlu ubahlah. Okey, so kalau 18 hingga 23 kena campur dengan 1. Itu untuk Queen. Kalau untuk Zil dia berbeza lagi. Okey, 24 hingga 26 suhu dia tolak 2. Okey, 27 hingga 8 ni tolak 1 Saya pembetulan sedikit di sini, tolak 1. So kalau untuk 29 hingga 31 tak ada apa-apa. So 32 hingga 34 campur dengan 1 dan kalau ada 35 dan ke atas so dia campur dengan 2 lah. Tapi jaranglah dapat 35 ke atas So ni adalah contoh susu dia 33. Okey, bacaan meter dia tadi 28.
So, bacaan sebelum pembetulan ada 1.028. So, kalau kita tengok tadi, 3 dah just 30 apa dia? 33. So, kalau 33, dia dikategori dekat sini. So, campur dengan 1. So, tambah di sini hanyalah tambah 0.001. So, dia akan jadi 1.029. Okey, itu saja perlu tambah. Okey, tak perlu nak tambah banyak-banyak Itu untuk yang lebih senang lah kalau cikgu macam ni. Cara pengingat kedua dia kita ambil bacaan tadi 28 tambah 1 29. 29 tu bahagi dengan 1000. So akan jadi 1.029. Okey. Okay, apa bacaan altometer ditukar pada ketepatan bandingan dengan pembagi pada 1000. Tapi ni agak susah lah. Tapi di sini kita automatik. Kita bukan tambah 1 di depan. Kita tambah apa yang jalan kerja dia buat adalah di belakang sahaja. Kita tengok contoh yang kedua, lactometer Queen. Okey, suhu dalam 4 darjah Celsius, bacaan meter 25. So selepas pembetulan sebelum pembetulan kita masuk 1.0, dia akan jadi 1.025. Kalau kita tengok 4 darjah Celsius, 4 darjah Celsius iaitu tolak dengan 2. Okey, dia akan ditolak 0.002. Itu je, ujung saja. So bacaan dia akan jadi 1.023 selepas pembetulan Okey, ujian seterusnya adalah solid non-fat. Okey, ujian pepecahan tanpa lemak. Okey, tujuan dia untuk ketahui peratus kandungan zat di dalam susu iaitu protein, laktos, vitamin, garam galian selain lemak. Okey, jumlah total solid susu adalah plus 13%. Okey, ujian SNF. Okey, ini yang berada di dalam refractometer tu Okey. Bila kita teropon dia bacaan dia, kita perlu ambil daripada gelap ke cerah tu tengah-tengah tu. Okey. Okey, ambil setitik susu yang telah diasingkan dengan ujian letak di atas refractometer. Dah ada refractometer tu, kita buka, ada cermin atas tu. Titis susu atas tu. Okey, lepas tu kita tutupkan dia punya lapik tu. Dah ada kantil lapik plastik tu tertutup perlahan jangan kasar. Okey, lepas tu kita lihat melalui kantar refractometer tadi. Okey, garis pemisah antara gelap dan terang akan tertera garis pemisah. So kita tengok di antara tengah-tengah ni. Okey. Baca bacaan di garis pemisah tersebut. Okey. Bacaan pada meter menunjukkan jumlah total solid susu tersebut. Total jumlah solid adalah plus minus 13. Okey. So ini adalah contoh macam mana dia buat. Okey. Tak boleh. Ini tak ni bagi pelan. Ini daripada awal lah, mana daripada segi kita cara kita nak bersihkan apa semua Tisu ni tak bagus lah. Tisu ni tak bagus. Tisu tak habis. Okey dah Ada. Ambil mana pipet? Pipet tadi kecil. Tak ada. Kalau tak ada kita pakai pipet tak ada masalah. Okey, ada. Kalau ada pakai, tak ada tak pakai lah. Okey ni. Pertama goncangkan dulu. Okey. Betul. Okey. Okay, saya letak dia, jangan letak gini ya. You goreskan dia punya ni. Rosak mata dia. Rosak dia punya tu. Tak sini. Okey ya. Tak banyak. Okay. Biar dia mengalir sini. Ya, bagi. Kontrol sikit. Kalau you buat rendah ni dia akan tumpah kan. Tak sini bagi tinggi sikit. So kalau kita tengok dia tuang, dia titis kat atas cermin dia Okey dah. Ambil ni letak pelan-pelan. Dia tu tutup. Biarkan seminit. Lepas tu baca. Okay, buat. Okey, lepas tu macam kita nak baca refractometer ni. Refractometer ni dia kena baca di dalam kawasan yang cerah bukan kawasan yang gelap. Sebab apa, di cermin depan tertutup tu dia akan ada cahaya. Maknanya kita kena dapatkan cahaya untuk kita dapat bacaan dalam meter tu Kalau kita buat dalam amal mungkin kita buat bawah lampu lah Yang macam ni di bawah dalam yang ni adalah student saya sendiri yang di college vocational. Dia buat bacaan di dalam kelas lah bawah cahaya lampu. Okey. Okey, cara pengiraan dia okey, cerah dengan gelap. Baca di sini. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, cara tadi sepatutnya untuk pembelajaran sebenarnya daripada sebelum kita ambil bacaan susu sebenarnya kita akan ambil bacaan alkohol.
Okey, saya baca air suling. So, baca air suling adalah -1 lah. Okey. Tapi sebenarnya kalau macam mana pun, kalau kita tak buat pun, dia punya tu memang -1. Okey. So, kita kena buat pengiraan sedikit. So, garisan gelap tadi tu, bacaan susu kita dapat 4.2. Lepas tu air suling kita dapat -1. So, jalan pengiraan dia adalah 4.2 tolak kurungan -1 kurungan. So, bila negatif dengan negatif dia akan jadi positif. So, dia akan jadi 4.3. So, piawai dia kena lebih rendah daripada 8.5. Okay, bacaan susu adalah tadi tu 4.2 lah. Okay, apa-apa pun kita kena untuk yang ni kita kena ingat formula dan dia akan jadi -1 juga. Okay, air suling. Okay, ini adalah formulanya. Biasa, okay, kenapa saya cakap kali? Sebab kurungan tu menunjukkan kita kena darab sebab tu kita kena tukar tu. Okay, formula dia adalah negatif kali negatif dia jadi positif. Negatif kali positif jadi negatif. Positif akan jadi positif. Positif negatif akan jadi negatif. Okay. Okay, contoh bacaan air suling tadi ni saya cakap memang betul negatif 0.1. Bacaan susu adalah 5.5. So bila negatif dengan tolak dengan negatif jadi plus So dia akan jadi 5.5 tambah 0.1 jadi 5.6. Piawai sana melebihi 8.5. Okey, dia kena lebih 8.5 bukan rendah 8.5. Tahu dia lebih 8.5. Okey, itu saja ujian-ujian yang kita buat dalam ujian platform susu. So, saya harap video ni memberi sedikit maklumat kepada yang menonton dan kepada pensyarah dan pada pelajar-pelajar sekalian. So, sekian saja pada saya hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada tajuk-tajuk yang akan datang. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.